Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Okey, cikgu harap kamu dalam keadaan sihat walafiat. Okey, kita akan teruskan pembincangan soalan sejarah siri ketiga. Okey. Okey, tengok bahagian C 10 markah. Arahan, jawapan tulis di ruang yang telah disediakan. Okey, ini adalah dia punya kenyataan. Kepentingan subjek sejarah dalam pembentukan insan menyebabkan pihak kerajaan memandang serius akan subjek tersebut. Dan subjek ini telah jadikan sebagai mata pelajaran teras yang sememangnya wajib diambil oleh para murid dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey, dengar tu. Disebab kamu kena belajar sejarah. Sebab ni adalah mata pelajaran teras. Teras ni maksud dia wajib. Nampak ni? Teras. Teras ni adalah wajib. Okey, sumber daripada www.skribd.com, kepentingan mata pelajaran sejarah. Nampak kepentingan? Dalam buku teks pun ada kepentingan. Okey, sekarang kita pergi pada soalan A. Mengapakah generasi muda hari ini wajib mempelajari sejarah? Mengapakah generasi muda pada hari ini wajib mempelajari sejarah? Okey, dia bagi markah 3 markah. Okey, sekarang kenapa agak-agak wajib? Kenapa? Okey, kamu kena ingat ni, soalan ni biasa akan ditanya. Biasanya akan tanya, kamu nak tahu adalah pada muka surat 18 dan 19 buku sejarah. Ni, muka surat 18 dan 19. Ni, ya. 18, 19. Dah ada lah kat situ. Okey, kalau tengok buku teks kat situ, ada 6 perkara. Yang pertama adalah mengenal asal usul. Okey, nampak? Dalam buku sejarah ada, buka muka surat 18, 19 tu. Ada tulis mengenal asal usul. Tapi dekat sini dia nak 3 markah, dia bagi 3 markah. Jadi kamu buat 3 sahaja cukup. Dia faham? Yang kedua adalah mengambil iktibar. Benda yang berulang-ulang juga. Okey, yang ketiga adalah memupuk patriotisme. Jadi kamu tulis ketiga-tiga ni sahaja, sudah dapat markah penuh 3 markah. 1 markah, 1 markah, 1 markah. Dah faham? Senang. Okey, tapi sebab hari ini kita perbincangan, maka cikgu akan ceritakan ke-6 tu. Yang seterusnya keempat adalah mengukuhkan perpaduan antara kaum. Ini adalah kepentingan dia. Yang kelima adalah membangunkan negara bangsa. Yang terakhir adalah mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Okey. Sekiranya kamu tulis jawapan yang lain, maka dia akan tengok daripada ke-6 ni. Yang mana yang hampir sama ataupun yang hampir untuk diberikan markah. Boleh faham? Tapi kalau tulis saja ke-6 ni ataupun 3 daripada 6 ni, maka sudah dapat markah penuh 3 markah. Boleh faham? Senang. Okey, soalan kedua. B. Jelaskan kesan terhadap kepentingan negara sekiranya pengetahuan sejarah diabai. Markah dia 3. Apa maksud kesan? Kesan ni adalah apa yang kita dapat, hasil daripada kita dapat. Soalan ni jelaskan kesan. Okey, soalan A tadi adalah tanya tentang kepentingan sejarah. Sekarang ni kesan dia. Agak-agak kamu, adakah merujuk pada muka surat 18 dan 19? Agak-agak lah. Ya, merujuk pada muka surat 18 dan 19 juga. Jadi, tadi tanya kepentingan, sekarang tanya kesan.
Jadi jawapan dia agak-agak kamu apa? Kesan dia kesan. Lawan dia kepentingan sejarah apa dia? Jadi bila sebut kesan, lawan dia. Kalau kami ingat balik kepentingan pertama adalah mengenal asal usul. Jadi lawan dia adalah lawan dia apa? Tidak mengenal asal usul. Itu adalah lawan dia. Boleh faham? Yang kedua adalah mengambil iktibar. Jadi lawan dia tidak dapat mengambil iktibar. Nampak? Dia punya kata kunci dia. Point utama. Tidak. Maka tidak dapat. Ini adalah point utama dia. Senang sejarah ni. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, kepentingan ketiga adalah memupuk semangat patriotisme. Lawan dia tidak dapat memupuk semangat patriotisme. Nampak? Senang tak? Tulis saja 3 ni, sudah dapat 3 markah penuh. 1 markah, 1 markah, 1 markah. Faham? Okey, yang seterusnya adalah kepentingan dia adalah apa? Mengukuhkan perpaduan. Maka lawan dia pandai pun tidak dapat mengukuh perpaduan. Nampak keyword dia sama keyword. Kata kunci. Ni kata kunci. Okey, yang kelima apa? Kalau kepentingan dia membangunkan negara bangsa. Lawan dia tidak dapat membangunkan negara bangsa. Yang keenam adalah mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Lawan dia tidak dapat mengaplikasikan kemahiran sejarah. Faham? Sama juga macam soalan A tadi. Dia akan ambil yang hampir sama atau yang terhampir untuk jawapan ni. Sekiranya kamu tulis lain. Contohnya kamu kata dapat mengetahui. Contoh kamu tulis tidak dapat mengenal, tidak tahu tentang keturunan atau bangsa satu kaum. Contoh ayat kamu. Bermaksud ia hampir sama mengenai asal usul. Contohnya, boleh menyebabkan pergaduhan. Bila pergaduhan merujuk kepada apa? Perpaduan. Ni. Dia faham? Kamu kata menyebabkan negara mundur. Contoh, kamu tulis negara mundur. Bila negara mundur, merujuk kepada tidak dapat mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Dia faham? Maksud dia yang terhampir. Okey, soalan terakhir, soalan C. 4 markah. Bagaimanakah ilmu sejarah boleh dipelajari oleh generasi pada hari ini? Okey, sekarang macam kamu. Macam mana kamu nak tahu tentang ilmu sejarah? Macam mana? Kita sekarang rujuk pakai buku apa? Buku apa? Buku sejarah tingkatan 1, betul? Nama buku sejarah buku 1 ni adalah buku apa? Buku teks sejarah. Boleh faham? Okey, nampak dekat sini dia bagi markah 4 markah. Jadi, kamu senaraikan 4 sahaja sudah dapat markah penuh. Yang kedua, buku teks sejarah sudah ada. Selain buku teks sejarah, kat mana lagi? Banyak jual dekat kedai buku pun ada. Buku rujukan. Okey, yang ketiga apa? Pandai pun. Akhbar. Yang keempat, majalah. Yang kelima, internet. Pelbagai rujukan kamu menggunakan internet. Mencari tentang tokoh-tokoh terdahulu. Ataupun kamu mungkin dapat maklumat lagi. Ni buka internet, buka cerita lain, jangan. Cari maklumat dulu. Maknanya maklumat sejarah. Contoh, macam mana kapal Titanic tu. Bagaimana generasi pada waktu sekarang ni, ala milenium ni, dia buat simulasi 3D macam mana bentuk kapal Titanic. Sebabkan menggunakan arkeologi di laut. Di laut tu
Dia kaji, terjumpa serpihan, dia createkan guna komputer, maka dapat simulasi Titanic. Kemudian dia filmkan cerita tentang Titanic. Itulah pencarian melalui internet. Okey, yang seterusnya adalah Museum Negara. Faham? Yang terakhir, ni biasa keluar dekat TV. Ada lambang Jatinegara, ada 2 ekor singa. Dekat bawah siap tulis lagi. Apa dia? Apa dia? Siapa pandai? Apa? Arkib Negara. Boleh faham? Faham? Okey, bagus. Kalau tak faham, boleh mesej. Okey, ataupun tanya cikgu kalau mana tak faham. Okey, selesai sudah pembincangan soalan sejarah siri ketiga. Harap kamu faham dan jelas cara hendak menjawab. Ingat, soalan yang sama daripada muka surat 18 hingga 19, buku teks kata 1. Tetapi dia buat soalan satu tentang kepentingan dia dan satu lagi tentang kesan dia. Jadi, benda 6 ni adalah benda yang penting dan kamu kena ingat. Sebab pusing-pusing 6 perkara ni, iaitu yang pertama, mengenal asal-usul. Yang kedua, mengambil iktibar. Yang ketiga, memupuk patriotisme. Yang keempat, mengukuhkan perpaduan. Yang kelima, bangunkan negara bangsa. Yang terakhir, mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Okey, itu saja daripada cikgu. Harap jumpa lagi di masa akan datang. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.